Tetapi dalam masa yang sama, Datuk, yang menariknya, sebelum berlakunya insiden kebocoran dokumen-dokumen sulit di pejabat AGC, kalau kita lihat ada satu jawatankuasa siasatan dibentuk oleh pihak kerajaan kepada Peguam Negara sebelum ini, iaitu Tan Sri Tommy Thomas. Kita melihat begitu banyak perkara-perkara yang ditimbulkan sepanjang apa yang beliau tulis sendiri dalam bukunya. Jadi itu juga menjadi persoalan. Dia bukan bermula dengan isu bocornya memo itu, tetapi dia menjadi buah mulut orang setelah membaca buku yang ditulisnya itu sendiri. Komen Datuk. Saya komen pertama sekali yang timbul dalam otak saya, Alhamdulillah sebab masalah menimbulkan dua reaksi. Reaksi pertama, sama ada saya orang Penang kata saya merongot. Merongot bahasa Malaysia kata apa? Mengadu kan? Komplain. Komplain, merongot ya. Atau yang keduanya, ini merupakan satu peluang untuk saya melakukan reform. Jadi di sinilah timbulnya peluang untuk kita mewujudkan image yang baik dengan repair all those problems. Dan di antara cara untuk repairnya ialah sekarang ni, yang memo ni, bagaimana Peguam Negara yang baru ini akan hadapi memo tersebut. Dan saya rasa memo ni harus dihadapi dengan seawal mungkin. Dan yang keduanya, mungkin kalau boleh dengan merendah diri, saya nak sarankan kepada Peguam Negara yang baru ini, kerana keadaan sekarang ni sangat berbeza daripada keadaan 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, Peguam Negara sendiri perlu ada press conference. Bukan untuk setiap kes, tapi dalam kes-kes sedemikian. Sebab kebocoran ni sangat mustahak. Isi kandungannya sangat mustahak. Jadi beliaulah kena tampil ke hadapan untuk menerangkan apa yang berlaku. Dan sekiranya terdapat kesilapan, mengaku sahaja. The best way to get confidence, cara yang terbaik untuk orang percaya kita ialah bila kita berani mengaku dengan benar diri kesalahan yang institusi kita telah lakukan. Dan kita berjanji untuk memperbaikinya. Jadi itu yang pertama sekali kita kena buatlah. Dan apa yang Datuk sebut ini amat menarik kepada pengkaji-pengkaji, kerana bermula dengan apa yang ditulis oleh Tommy Thomas, dan kemudian satu jawatankuasa siasatan menyiasat, dan bila mereka nak panggil, dia pun tak mahu appear kerana tak ada siapa boleh paksa Peguam Negara untuk appear untuk sebuah jawatankuasa seperti itu. Jadi ini satu perkara yang menjadi tanda tanya. Macam mana kita nak selesaikan perkara ni? Baik, kita akan cerita bab solusi kemudian. Tetapi isu yang ada di hadapan kita hari ini, berdasarkan apa yang ditulis oleh Tommy Thomas dalam bukunya sepanjang pengalaman beliau menjadi Peguam Negara, dengan apa yang berlaku hari ini, itu seolah-olah ada hubung kait yang kuat, kerana dalam kes IPIC, ini bukan lagi cerita dongeng ataupun cerita mitos dan sebagainya. Ini perkara yang sedang berlaku. Jadi tanpa kita prejudis kepada mana-mana pihak, macam isu IPIC, sudah ada memo yang bocor. Kalaulah memo itu autentik, asli, betul, kenapa pendakwaan itu tak saja ditarik balik? Yang pertama. Kemudian dalam isu pertuduhan pembicaraan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi yang sedang berjalan, tanpa kita prejudis kepada mahkamah yang sedang membicarakan, representasi telah pun dihantar pada bulan Disember, dan 47 pertuduhan itu dikaitkan sekiranya dokumen itu adalah betul. Ini juga menjadi masalah kepada negara kita dari segi image dan juga reputation. Komen Datuk? Okey, pada saya lah, sekali kalau kita kembali balik kepada apa yang kita sebut sebagai laporan yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai pendakwa raya yang berkepakaran dalam kes IPIC, dan rumusannya ialah, pertama sekali, ianya mesti dijelaskan oleh Peguam Negara. Autentik ke tak autentik? Kalau jawapannya tidak autentik, kita teruskanlah. Case close. Case close. Autentik. Yang kedua, jadi kalau autentik, apa yang kamu nak buat? Jadi kamu kena jelaskan kepada masyarakat. Sebab ini dah di luar daripada mahkamah dah. Kenapa pendakwaan diteruskan walaupun rumusan di situ ialah tidak ada kes? Kenapa? Mesti ada sebab. Kalau tidak ada sebab, undang-undang membenarkan di bawah Seksyen 254, kalau saya ingat saya, Kanun Acara Jenayah, untuk
pihak pendakwa raya pergi ke mahkamah untuk mengatakan kami tidak ingin teruskan kes tersebut lagi. Jadi saya tidak sebagai peguam negara, sebagai peguam cara dan juga pegawai mahkamah, because there's a more important thing as a pegawai mahkamah, officer of the court. Sebab sebagai pegawai mahkamah saya akan mengatakan AGC tidak boleh, pegawai negara tidak boleh kata drop the case pun tak boleh. Dia tak kata teruskan pun tak boleh. Dia kena ada sebab-sebab yang baik. Maknanya dia dah sahkan bahawa okey, memo itu adalah autentik, apa yang diterangkan dalam memo tersebut tu autentik, kesimpulannya ialah untuk tidak teruskan dan saya tidak mempunyai pandangan-pandangan yang lain, maka saya pohon pada mahkamah untuk gugurkan. Okey. Faham ya? So kita tak mau rakyat pilih kerana ini jadi isu maka gugurkan pun tak boleh juga. Dan kita pun tak mau tak autentik pun kita teruskan pun tak mau juga. Betul. Jadi kita kena ada alasan yang sewajarnya, sebaiknya untuk ia digugurkan ataupun tidak. Berdasarkan kepakaran yang ada kepada alasan-alasan yang diberikan. Alasan itu mesti alasan yang manasabah yang berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang memang benarkan pun AGC dibuat. Dan seperti mana yang Datuk mengatakan tadi, kalau tidak ada sebarang tindakan dibuat, bahkan saya risau kadang-kadang kita ni tak ambil tindakan sebab kita tak tahu nak buat apa. Kita serba salah. Tak boleh serba salah. Kena buat sesuatu, kena firm. Kan? Ini bukan soal peribadi, ini soal negara. betul. Kan, jadi Ini kita soal kena, institusi. Soal institusi. Jadi kita kena pergi ke depan. Kita kena terangkan. Kita kena ketepikan kalau ada ego. Saya tak tahu ada ego. Kita kena ketepikan segala-galanya. Dan kita mengatakan, okey ini keadaannya dan kita akan tindakan inilah kita ambil sebab-sebabnya begini. Boleh. Dan kita boleh juga berbicara berkaitan dengan kes IP ini sebab dia belum mula pun lagi. Kan ada 4 kes Najib. IP ini belum mula pun lagi. Jadi ada peluang nasib baik berlaku pada kes yang belum mula. Kan? Dan cuba bayangkan Datuk, kalau kes ini diteruskan, dan saya bukan nak komen tentang nak teruskan atau tidak ya. Ini teori. Kalau diteruskan, kalau saya peguam, saya pun bukan nak mengajar peguam bela. Pasti sekali saya akan timbulkan isu ini dalam mahkamah. Pasti sekali saya akan ajukan kepada saksi-saksi. Pasti sekali saya akan subpoena semua orang yang disebut di dalam memo tersebut tanya betul tak betul. So, jadi bayangkan ya. Jadi mau tidak mau saya my heart is heavy for the AGC. Hati saya berat untuk pejabat peguam negara sebab itu adalah institusi kita. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus dihadapi dan realitinya inilah yang kita hadapi. Jadi kita terpaksa mengharunginya juga.